Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bi khair. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah pada tengah hari ini kita dipertemukan kembali dalam kita sama-sama membicarakan satu kitab yang bertajuk bahawasanya yang bertajuk Al-Iman wal Hayat, iaitu kehidupan ataupun iman dan juga kehidupan. Satu kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala, dan semoga pembacaan kita dan perbincangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi menyambung sesi perbahasan kita pada hari ini, kita akan meneruskan dalam tajuk iaitu mazaya ataupun keistimewaan akidah Islam. Itu tajuk ataupun poin yang terakhir pada hari ini, insya-Allah, setelah mana kita membincangkan 2-3 minggu lepas yang pertama mengenai akidah Islam ini suatu akidah yang jelas, tidak ada dimiliki dengan perasaan ragu-ragu, yang mana semuanya itu pasti dan juga mempunyai dalil dan juga sandaran yang jelas daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keistimewaan dalam akidah Islam kita, iaitu akidah yang bersifat fitrah, yang ini meraihkan apa yang ada di dalam fitrah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Allah Taala kata itulah agama yang lurus, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi Allah Taala mengatakan kebanyakan di kalangan manusia tidak mengetahui akan perkara tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Taala menyatakan dengan jelas di dalam surah Ar-Rum bahawasanya akidah yang dibawa oleh Islam ini adalah satu akidah yang jelas, yang mana merupakan suatu akidah yang lurus nak memimpin manusia daripada kejahilan kepada kecahayaan, ataupun daripada jahil kepada yang lebih baik, iaitu daripada gelap kepada cahaya dan sebagainya. Dan perkara yang ketiga, akidah yang sabit, yang ada pendirian yang tetap, tidak berbolak-balik dan tidak ada tokok tambah dan juga kekurangan, seperti mana yang kita nyatakan minggu lepas. Agama-agama yang ada pada hari ini ada tokok tambah daripada pendeta-pendeta ataupun golongan agamawan mereka. Dan juga yang terakhir yang minggu lepas kita nyatakan bahawasanya akidah Islam ini dia terbina dengan atas dasar dalil, yang ada hujah, yang ada sandaran, yang mana sandaran tersebut kita ambil daripada Al-Quran dan juga daripada Al-Hadis, dan dinyatakan mengenai perkara tersebut bahawasanya qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Maksudnya lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Bermaksud kita ada dalil menyatakan Allah Ta'ala ini tidak boleh dipertigakan, seperti mana yang dibawa oleh agama yang lain mengenai Trinity, iaitu golongan yang menyatakan bahawasanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan juga Tuhan Mak, Tuhan Bapa dan juga Tuhan Anak dan juga Ruhul Kudus, iaitu Maryam dan sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dari dalil tersebut telah dinyatakan dengan jelas. Dan yang terakhir pada hari ini iaitu aqidatun wasat, akidah yang bersifat wasatiyah. Apa maksud wasatiyah, tuan-tuan? Wasatiyah ini adalah i'tidal.
yang mana perkara tersebut la tajidu fiha ifratan wala tafritan. Dia tidaklah ifrat wala tafrit, maksudnya dia tidak ihmal, tidak culas dan tidak lekeh ataupun tidak kita katakan abai, dan juga tidak melampau ekstrim. Akidah Islam tidak mengajar kita dalam keadaan ekstrim. Contohnya dikatakan bahawa kita kena solat, kena ibadah, jadi tak payah nak kejar dunia, kita kejar akhirat saja. Jadi macam mana Islam nak maju? Itu terlampau ifrat ataupun terlampau tafrit. Begitu juga dalam masa yang sama, Islam juga tidak bermudah-mudah. Macam mana Islam tidak bermudah-mudah? Bahawasanya kita katakan dalam suatu ibadat tersebut, memang dalam suatu ibadat memang kita katakan bahawasanya kalaulah cukup syarat sah solat, syarat wajib, selesai. Tapi tuan-tuan balik rumah pakai kain pelekat, tutup aurat sampai lutut, terus mayang. Itu melampau tuan-tuan. Tak ada adab. Betul? Tidak ada adab. Bagaimana nak berhadapan dengan Allah SWT. Tapi syarat sah solat selesai, tutup aurat daripada lutut sampai daripada pusat sampai lutut. Islam tidaklah sebegitu. Yang mana kita ini suatu akidah yang wasatiyah. Yang ini tidak terlampau melampau, tidak terlampau dan juga tidak pula kita katakan bermudah-mudah dengan bermudah-mudah. Kerana kalau bermudah-mudah tersebut akan nampak kekurangan dan kelalaian yang ada dalam diri kita. Hiya wasata bainal ladzina yunkiruna kullu ma wara'i tabi'ah mimma lam tasil ilaihi hawasin. Iaitu dia di antara ataupun dia pertengahan di antara orang-orang mereka-mereka yang mengingkari perkara yang min wara'i tabi'ah. Apa dia min wara'i tabi'ah? Yang tuan-tuan dengar juga sebagai metafizik. Pada hari ini tuan-tuan dengar sebagai metafizik. Ma wara'i tabi'ah ini iaitu suatu perkara yang di luar daripada tabi'i kita. Apa dia tuan-tuan? Malaikat. Apa dia? Jin. Apa dia? Dosa, pahala, neraka, syurga. Itu benda-benda yang di belakang tabi'i, maksudnya di belakang daripada panca indera kita. Maka kita tidaklah ataupun wasatiyah ini mereka-mereka yang di antara ataupun kita kata pertengahan, duduk tengah-tengah. Kita bukan macam golongan-golongan yang mengingkari bahawasanya perkara-perkara yang di luar belakang tabi'i ini dia tidak boleh kita iktiraf sebagai kewujudan. Ini yang tuan-tuan pada hari ini kita namakan golongan-golongan materialistik. Begitu juga dengan golongan-golongan sosialis. Begitu juga dengan golongan-golongan komunis, yang mana mereka ini mengiktiraf sesuatu kewujudan hanya dengan panca indera. Tuan-tuan nampak mikrofon Jadi mikrofon ni wujud. Tuan-tuan nampak buku ni, tuan-tuan nampak buku ini dengan mata, maka tuan-tuan kata wujud. Tuan-tuan boleh rasa buku ini bila pegang, maka tuan-tuan akan kata buku ini wujud. Tetapi golongan-golongan ini mengiktiraf bahawasanya sesuatu kewujudan hanya boleh dinilai dengan panca indera. Tuan-tuan boleh nampak tak malaikat? Tak nampak. Tuan-tuan boleh dengar tak apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala? Tuan-tuan boleh rasa tak apa yang ada di syurga dan neraka? Tuan-tuan boleh pegang tak azab api neraka dan sebagainya? Maka bila tidak dapat, maka mereka mengatakan itu bukan suatu kewujudan. Ini suatu kefahaman yang dibawa oleh golongan barat, yang kita sebut pada ini sama ada golongan materialistik yang dalam bahasa Arabnya disebut Al-Madiyah. Begitu juga dengan golongan komunis yang dalam bahasa Arab disebutkan Syuyu'iyah, ataupun dalam sosialis yang dalam bahasa Arabnya disebutkan Ishtirakiyah. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Ini fahaman-fahaman yang cuba menjauhkan umat Islam daripada mengiktiraf kewujudan Tuhan. Kerana Islam ini suatu agama yang bersifat banyak ghaibiyah. Tuan-tuan buat dosa, buat pahala, benda-benda tak nampak depan mata, tapi akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi mereka apa-apa sahaja yang boleh dilihat ataupun apa sahaja yang boleh didengar, boleh dihidu, boleh dirasa, boleh dipegang, maka itu sahaja yang dinilai sebagai kehidupan. Maka perkara tersebut kita tak akan nilaikan sebagai kehidupan. Nak jawab macam mana dengan dia ni tuan-tuan? Saya minta maaf, saya sebut di Malaysia sudah ada golongan-golongan seperti ini. Saya pernah diajak berdebat pada 2 tahun lepas di Bangsa. Mereka ni ada halaqah, ada usrah. Ada usrah dipanggil ustaz-ustaz kita. Dan di kalangan mereka ini ada cendekiawan. Cendekiawan yang banyak berfikir. Bila banyak berfikir, tanpa digariskan dengan nas dan juga digariskan dengan wahyu, akhir sekali mereka mengaku tak ada Tuhan. Ini orang-orang Islam kita asalnya. Jadi sebab itu nak hujah macam mana tuan-tuan? Kita tanya, tuan lapar tak? Saya lapar. Mana lapar tuan-tuan?
Mana lapar tuan, sila tunjuk kat saya. Lapar ni. Macam mana nak tahu lapar? Lapar lah. Dia kata lapar. Tuan-tuan lapar sekarang. Di mana lapar tuan-tuan sekarang? Sila tunjuk kepada saya lapar. Okey, tak boleh. Tak boleh nak tunjuk. Kerana yang kita boleh kata lapar di perut. Sebab perut ni tempat makmal makanan. Itu je kita boleh kata. Okey, saya tanyakan ni. Boleh tak saya katakan bahawa saya sekarang ni saya nak minta izin. Sekejap saya. Saya nak lempang tuan. Saya lempang terus. Mana sakit? Sakitlah. Mana kamu tahu sebab saya kena lempang? Mana sakit? Kamu tunjukkan. Sakitlah, saya yang rasa. Okey, sekarang ni kamu nak kata begitu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kita beriman kewujudannya. Di mana Allah Taala? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak payah nak tanyalah. Imam Ahmad kata, "Was-su'alu anha bid'atun." Kamu tanya perkara tersebut ada benda yang bid'ah. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berhajat kepada tempat. Tidak berhajat kepada mana-mana tempat, tidak berhajat kepada ruang. Wallahi ta'ala la yahtaju ila, ataupun wallahu subhanahu wa ta'ala ghairu mutahayyiz. Allah Ta'ala ini tidak bertempat. Kerana Allah Ta'ala bertempat, macam tuan-tuan belajar dalam sains, kita belajar jirim dan juga jisim. Jisim dan juga jirim akan memenuhi ruang. Kalau memenuhi ruang, kalaulah jirim tersebut ataupun jisim tersebut bersifat ataupun tempat ruang tersebut bersifat empat segi, maka hanya 4 segi saja dia boleh duduk. Di luar tak boleh. Dia akan bercerai. Istilah dia kan, dia akan bercerai. Kalau Allah Ta'ala bertempat, macam tu juga. Kalau Allah Ta'ala bertempat, maksudnya Allah Ta'ala duduk di situ saja. Kalau kita katakan Allah Ta'ala bertempat. Sebab itu kita nyatakan bahawa Islam ini suatu agama yang cantik, yang telah diwariskan atau yang telah digariskan oleh Islam, yang telah diberikan melalui panduan wahyu. Maka kita kena faham dan bagaimana kita perlu memahami perkara tersebut dengan kita menangkis perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang kedua, wa bainal ladzina yusbituna lil alam aksar min ilah. Tadi golongan yang tak percaya Tuhan, ini pula yang percaya banyak Tuhan. Alladzina yusbituna lil alam aksar min ilah bal yuhalluna ruhal ilah fil muluk wal al-hikam bal fil ba'd al hayawanat wan nabat misal al-abqar wal asjar. Dia kata golongan pertama tadi dia tak percaya kepada Tuhan. Dia tak percaya malaikat. Sebab benda itu tak boleh diiktiraf kewujudan, sebagaimana tidak boleh dilihat, boleh didengar, dihidu dan sebagainya. Manakala pula pengarang mengatakan, dan di antaranya pula, ataupun kita ni tidaklah mereka yang seperti itu yang tak percaya Tuhan. Begitu juga kita juga tidaklah seperti mereka percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan ini pula yang Tuhan yang pelbagai. Ada Tuhan anak, ada Tuhan emak, ada Tuhan bapa. Bahkan pengarang mengatakan bahawasanya kadang-kadang ada setengah yang menisbahkan Tuhan kepada sebahagian daripada binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Di sini pun ada, di mana-mana pun ada. Kalau kita belajar dalam agama Mesir yang lama, antara Tuhan yang mereka percayai ialah kerang, kulit kerang. Mesir Kodim, istilah dia Mesir Kodim, Mesir lama. Saya belajar subjek tersebut. Tuhan kerang pun boleh jadikan Tuhan. Begitu juga kucing, seperti mana tuan-tuan tahu, akidah yang dibawa oleh zaman-zaman Fir'aun tersebut, Amun-Re. Amun-Re itu ada merujuk kepada kucing. Yang tuan-tuan tengok, dan Sphinx itu adalah kepala kucing. Itu adalah Tuhan bagi mereka. Maka sebab itu pengarang mengatakan akidah Islam ini akidah wasatiyah, yang mana di antara, duduk tengah-tengah di antara golongan yang tak percaya Tuhan, begitu juga tak percaya kepada perkara-perkara yang ghaib, dan di antara pula dengan mereka percaya Tuhan tapi salah percaya. Ini melampau pula. Tadi kita katakan bermudah-mudah, tak percaya Tuhan langsung. Tak apa. Maka golongan pertama ini mereka tidak percaya mengenai azab kubur. Mereka juga meyakini bahawasanya hidup di dunia ini adalah hidup yang terakhir, tak ada kehidupan lain. Itu golongan pertama. Maka golongan kedua pula mereka yang percaya Tuhan, tapi percaya cara macam mana? Percaya bahawasanya Tuhan ini banyak. Tuhan banyak. Kadang-kadang ataupun kalau tuan-tuan ada kesempatan belajar bagaimana yang dibawa akidah Hindus ataupun Hindu, mereka ada sebut bagaimana Tuhan langit, kemudian ada Tuhan ni, betul kan? Kalau tuan-tuan tengok, ini ada dibahaskan dalam kitab Milal wa Nihal. Subjek-subjek ini dibahaskan. Kita sebut dalam hujah logik dan juga hujah akal bahawa kalau banyak Tuhan, maka banyak iradah. Apa iradah? Banyak kehendak. Tuhan A kata perkim dari Ipoh kena bagi hujan petang ni, sebab longkang kering sangat nanti mudah ni. Tuhan B kata jangan hujan, nanti payah banjir, bergaduh pula. Sebab itu hujah akal yang dibawa oleh ulama-ulama akidah kontemporari menggunakan hujah bahawa sekiranya banyak Tuhan. Begitu juga dalam ayat Al-Quran menyatakan sebegitu, bahawa sekiranya banyak Tuhan maka banyak kehendak.
Bila banyak kehendak atau bila ada kehendak ada kuasa. Bila ada kuasa maka berlakulah perselisihan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lau kana fihi ma alihatun, sekiranya banyak di sana alihah, banyak tuhan-tuhan, la fasad illallah la fasadata, melainkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata la fasadata, maka akan musnah. Kenapa? Tuhan A nak macam ni, Tuhan B nak macam ni, Tuhan C nak macam ni pula. Maka la fasadata, maka akan menjadi kerosakan. Tak payah kita nisbahkan kepada Tuhan. Nisbahkan dalam rumah tangga atau rumah kita. Satu rumah tangga ada dua keluarga, ketua keluarga. Macam mana tu? Yang pening siapa? Anak. Selalu yang dinisbahkan orang bahawasanya ustaz-ustaz kita atau mana-mana sebut bahawasanya bila time raya, ayah kata balik rumah mak saya, mak kata balik rumah mak saya. Yang anak duduk belakang pegang kopok. Nah, tak apa, ayah gaduh lah, yang penting kopok ada. Yang gaduh depan, yang belakang duduk ringgit. Dan kadang-kadang yang gaduh depan, yang belakang tengah. Sebab apa? Bergaduh. Begitu juga kalau dalam rumah tangga ada dua ketua keluarga. Ayah kata saya nak anak saya jadi hafiz, mak pula kata saya nak anak saya nak jadi seorang engineer. Dan macam mana nak gabung? Jadilah hafiz yang akademik, yang belajar hafiz sama-sama belajar engineer. Selesai masalah. Tapi dia akan berlaku perselisihan kerana ada dua hasrat, kerana ada dua keputusan yang tidak boleh digabungkan kadang-kadang. Yang seorang ni nak makan masakan Jawa, yang seorang nak makan makanan Minang. Nak buat macam mana? Masak dua-dua, selesai masalah. Itu dalam urusan dunia boleh selesai. Tapi kalau dalam urusan mentadbir alam boleh begitu ke? Hari ni kita kata jangan Ipoh kena hujan. Jangan Ipoh, Tuan B kata jangan hujan. 2 minggu lepas dah banjir lumpur, terpaksa ambil MC, terpaksa ambil cuti. Kan payah. Perkara inilah menyebabkan bahawa saya tidak boleh, bahawa saya Tuhan itu berbagai-bagai. Sebab itu wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala wahdaniyah. Mesti Allah Taala ni esa. Tak boleh ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Faqad rafadat al-inkar al-mulhid kama rafadat at-ta'did al-jahil. Maka kita menolak akidah yang dibawa oleh golongan-golongan mulhid. Golongan mulhid ini diterjemahkan pada ini sebagai golongan etis. Golongan etis ini adalah golongan yang tidak mempercayai Tuhan, yang diserap dalam pemikiran yang dibawa oleh sosialis, seperti mana saya sebut tadi, komunis, seperti mana saya sebutkan tadi. Maka benda-benda ini diserap dalam pemikiran mereka. Begitu juga kita menolak pandangan-pandangan yang dibawa oleh golongan yang kedua, iaitu golongan yang mempercayai bahawa Tuhan ini boleh berbagai. Sebab itu ada setengah akidah di Malaysia, ataupun ada setengah agama, bukan akidah, setengah agama yang menyatakan bahawasanya sesuatu perkara ataupun sesuatu kewujudan yang di sana ada ataupun boleh memberikan manfaat ataupun mudarat, maka boleh dinisbahkan sebagai Tuhan. Maka ini ada di dalam agama Hindu. Boleh buka dalam kitab Al-Milal wa Nihal, dinyatakan perkara tersebut. Kita menyatakan fakta ini dan memang wujud dalam fakta tersebut. Okey. Wa asbatat lil alam ilahan wahidan. Maka di sini Islam menyatakan bahawasanya dalam alam ini hanya wujud satu Tuhan saja. Tidak boleh ada yang pelbagai dan tidak boleh tidak ada pula. Ataupun tidak boleh yang pelbagai Tuhan dan dalam masa yang sama tidak boleh pula tak ada Tuhan. Seperti mana pandangan golongan yang pertama. Kita duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah macam mana? Kita duduk wasatiyah macam mana? Kita mengimani bahawasanya wujudnya Tuhan, tetapi dalam masa yang sama Tuhan tersebut tidak boleh berbagai. Itu wasatiyah, tengah. Kita tak macam mereka yang golongan pertama kata tak ada Tuhan langsung, golongan kedua kata ada Tuhan tapi banyak. Kita duduk tengah-tengah, ada Tuhan tetapi tunggal. Itu yang diimani dengan akidah Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka yang duduk ataupun penduduk bumi dan juga yang sekelilingnya, in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Akan dikatakan, mereka akan berkata bahawasanya lillah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kul afala tazakkarun. Dan katakanlah wahai Muhammad, adakah mereka ini tidak berfikir? Kul man rabbus samawati wa kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan di langit-langit yang 7 tersebut, begitu juga Tuhan yang ada di arsy tersebut. Sayaqulun. Maka mereka mengatakan sayaquluna lillah. Maka mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kul afala tattaqun. Dan katakan pula kepada mereka, afala tattaqun, adakah mereka ini tidak mahu bertakwa?
Kata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kata lagi kepada Muhammad, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun." Kemudian kata lagi, siapa yang memiliki terhadap alam ini? Kita ringkaskan terjemahan ini. Maka mereka berkata, nescaya mereka akan berkata, sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya fa anna tusharun, bahwasanya kamilah ataupun kitalah yang akan diperjalankan, kita yang akan dipertimbangkan dan sebagainya. Maka dialog ini Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita bahawasanya persoalan yang ditimbulkan, siapa Tuhan, siapa yang memiliki alam, siapa yang mentadbir. Maka Allah Ta'ala kata sayaqulun. Sa di sini, sin di sini, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, iaitu sin saufa. Jadi mereka akan berkata bahawasanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi, kul afala tattaqun, kul afala tatazakkarun. Apa dia? Setelah mana Allah Ta'ala kata sepatutnya mereka kata Allah Ta'ala yang cipta, tetapi Allah Ta'ala sambung lagi ayat tu. Allah Ta'ala kata kul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, adakah di sini istifham, adakah fala tattaqun, kenapa mereka tak nak beriman, kenapa mereka tak nak mengambil peringatan, kenapa mereka tidak mau mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala kata pada asalnya sepatutnya mereka menyatakan Allah Ta'ala yang buat semua ni. Sebab Allah Ta'ala kata sayaquluna lillah, nescaya mereka akan berkata Allah Ta'ala yang cipta alam, Allah Ta'ala yang mentadbir alam. Tapi Allah Ta'ala sambung dalam ayat seterusnya, kul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kenapa pula mereka tak nak beriman, kenapa mereka tidak mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ini Maha Alim, Maha bijaksana, Maha khabir, Maha mengetahui. Tetapi Allah Taala gambarkan dalam ayat ini seolah-olah macam Allah Taala dah, bukan seolah-olah, Allah Taala nak bagi tahu bahawa sepatutnya dia kata Allah Taala yang cipta semua ni. Tapi Allah Ta'ala sambung lagi bahawa mereka ni tak nak beriman. Ini menunjukkan keegoan dan keingkaran manusia di atas muka bumi yang Allah Ta'ala rakamkan 1400 tahun dahulu. Dan benda ini berlaku pada umat akhir zaman atau pada tahun ini juga ataupun pada sekarang. Nak bagi tahu bahawasanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah Ta'ala kata. Dan demikianlah hari tersebut dia akan berputar ikut putarannya. Dulu 1400 tahun dahulu Allah Ta'ala dah terangkan kepada musyrikin Mekah. Hari ini benda ini berlaku lagi tak? Berlaku lagi. Kita tak kata musyrikin Mekah ini, tapi kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari tersebut dia akan nudawilah, dia akan berputar mengikut putaran tersebut di kalangan manusia. Dulu 1400 tahun dahulu Allah Ta'ala dah nyatakan bahawasanya ada golongan-golongan sebegini, iaitu golongan yang tidak mahu percaya Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata, bila tanya kepada mereka, mereka akan kata sayaquluna nambah. Ini semua Allah Ta'ala. Afala tattaqun, kenapa tak bertakwa pula? Dan ayat ini pula berlaku pada umat akhir zaman pada hari ini, yang diwujudkan pula golongan-golongan sosialis, golongan komunis, golongan yang macam-macam yang tak percaya kepada Tuhan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata watilkal ayyamu nudawiluha, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari dia akan berputar di sekalian manusia. Dulu kita susah, dulu kita tak berapa nak pandai, jadi kita belajar. Bila kita nak sampai kepada tak berapa nak pandai tersebut, maka kita ingat dulu, oh dulu saya diuji, saya tak berapa nak pandai, saya mengaji, saya pandai balik. Maka itulah hari-hari yang berputar, yang menyebabkan manusia tersebut dia akan ingat kembali sesuatu perkara. Sebab tu Nabi kata la yadabul mu'minina marratain. Umat mukmin ini dia tidak akan disengat 2 kali. Sekali dia dah kena sengat, lagi sekali dia tak pergi. Dia tahu bahasa lubang tersebut ada sengat ataupun lubang tersebut ada kelajengking, jangan lalu lah. Itu orang mukmin. Perumpamaan Nabi nak bagi tahu bahawa orang mukmin ni dia beringat. Dia sentiasa beringat. Sebab itu Al-Quran ini sebagai peringatan. Peringatan kepada kita bahawa 1400 tahun dahulu Allah Ta'ala rakamkan ayat ini kepada baginda Nabi dan juga umat ketika itu, nak bagi tahu manusia akan mengaku bahawasanya tiada Tuhan. Dan hari ini timbul balik. Hari ini timbul balik. Sebab itu kita adalah agama ataupun akidah yang bersifat wasatiyah, iaitu agama ataupun akidah yang bersifat sedang.
Sederhana ni pula bukannya lekeh, tetapi yang tidak terlampau melampau, yang tidak ekstrim dan juga tidaklah terlampau kita katakan bermudah-mudah. Kemudian sambung lagi bahawasanya falaisa fiha al-ghulu fi tajrid allazi ja'ala sifatul ilah mujarrad suluk la tu'ti ma'na. Dan dia kata bukan juga kita ini melampau-lampau sampai kita tak boleh dah nak tahu bagaimana keadaan Tuhan. Kita berkata kamu kena beriman kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Allah Ta'ala macam mana? Beriman sudahlah. Itu ghulu, melampau pula, tanpa didatangkan penjelasan kepada siapa yang nak beriman. Maka kita nyatakan mengenai sifat 20, kita nyatakan mengenai sifat-sifat baginda, mengenai sifat zat Allah Ta'ala yang kita belajar dalam kitab tauhid tersebut. Maka itu penjelasan yang jelas dan kita tak melampau. Tapi sebab itu pengarang mengatakan kita bukanlah suatu akidah yang ghulu, melampau sangat. Dah kata Allah Ta'ala tidak dipersoalkan ataupun tidak boleh dipersoalkan, jadi kamu kena beriman je. Itu tidak boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya ini jangan kamu paksa dalam keadaan dia tak tahu apa benda, tiba-tiba dia kena beriman. Maka itu tidak dibenarkan. Begitu juga dengan perasaan takut, dengan kita momokkan dan juga kita takutkan dia supaya kamu kena beriman. Kalau kamu tak beriman dengan Allah Ta'ala, kamu akan diazab. Azab Allah Ta'ala gini. Kita takutkan tanpa kita jelaskan kenapa perlu takut. Itu tak boleh juga. Dan kita kata bahawasanya kamu kena takutkan Allah Ta'ala, kena takut azab Allah Ta'ala. Memang takut, tapi kenapa saya perlu takut? Kerana azab Allah Ta'ala pedih berdasarkan dalil dan gini. Baru kita jelaskan. Begitu juga kita tidak boleh menyebabkan dia sentiasa beri pengharapan. Beri pengharapan maksud macam mana? Kita kata jangan bimbang, umat Nabi Muhammad ini dijanjikan syafaat gini. Tapi kita tak bagi jalan. Kamu jangan bimbang lah. Kamu hari-hari selawat, tak payah selawat je, maka dapat syafaat. Boleh gitu? Tak boleh tuan-tuan. Itu pengharapan yang melampau-lampau. Yang kita tahu bahawasanya memang umat Nabi SAW ditangguhkan dia punya azab, dilewatkan azab. Kemudian umat yang banyak ataupun yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi SAW contohnya. Maka kita beri pengharapan kepada jangan bimbang lah. Solat tunggal terbalik tak risau yang tak selawat hari-hari selawat. Maka tidak boleh sebegitu. Kita bukannya melampau sebegitu. Kita ada apa tuan-tuan? Kita ada ibadah, yang ini kita ada syariat. Kita ada akidah, iaitu akidah yang kita imani. Begitu juga kita ada akhlak. Kita ada akhlak. Yang mana 3 rangkuman ini yang digabungkan dalam hadis yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengenai 3 persoalan ataupun 5 persoalan di dalam hadis. Apa dia? Fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil Islam dan juga fa'akhbirni anil ihsan. 3 perkara tersebut adalah rangkuman dalam erti kata al-Islam. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam akidah wasatiyah ini, iaitu akidah wasat, bukan wasatiyah, akidah wasat ini iaitu pertengahan, yang tidaklah terlampau ataupun melampaui batas dan juga tidak bermudah-mudah. Saya kira sekadar itu saja perbahasan pada hari ini yang kita nak jelaskan bagaimana kedudukan ciri-ciri akidah yang ada di dalam agama Islam yang tidak melampau dan juga tidak kita katakan bermudah-mudah, sehingga kan kita katakan bahawasanya pada hari ini kita boleh bermudah-mudah sama ada dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi tasawuf dan sebagainya. Kita boleh bermudah-mudah. Bermudah-mudah maksudnya pada hari ini kita boleh nak semua yang ikut, dan semayang kat mana kita boleh masuk rumah ibadat online, kita nak semayang kat sana, ataupun kita nak semayang cara mereka dan sebagainya. Maka benda-benda ini adalah bermudah-mudah. Begitu juga tak boleh kita ketat sangat. Macam mana ketat sangat tuan-tuan? Semayang mesti kena ada sejadah. Boleh tak begitu? Semayang tak semestinya ada sejadah. Yang penting kena suci. Tempat tersebut begitu kita suci. Maka benda-benda ini itu dari segi ibadah, dari segi akidah, seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawasanya perkara tersebut adalah perkara yang duduk-duduk tengah-tengah. Kita tidak melampau dan juga kita tidak dalam keadaan bermudah-mudah. Saya rasa sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna
الإنابة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله.